Batu kapur yang membentuk di Batu Caves dikatakan terhasil sekitar 400 juta tahun dahulu. Beberapa pintu masuk gua telah digunakan sebagai tempat perlindungan oleh orang asli temuan yang turut mengaitkan Batu Caves dengan kisah Si Tenggang. Pada awal 1860, penduduk Cina mula menggali pupuk dari tahi burung di gua tersebut untuk benih sayur-sayuran mereka. Walau bagaimanapun, mereka menjadi terkenal hanya selepas kawasan Bukit Batu Kapur telah direkodkan oleh pihak berkuasa penjajah termasuk Delhi dan Shah serta naturalis Amerika, William Hornaday pada tahun 1878. Si Tanggang dan Batu Caves. Di zaman sebelum radio dan TV, cerita dari nenek dan datuk kita menjadi penglipur lara untuk membawa ngantuk. Macam-macam cerita yang kita dengar. Ada kisah Tuan Puteri, kisah anak raja, kisah gergasi macam-macam kisah. Kerana duduk di kampung menjadikan tidak hairan dengan kisah orang asli ini. Si Tanggang adalah cerita anak orang asli. Si Tanggang ini suka makan cika panggang dan suka makan pisang salai. Hikayat Si Tanggang. Olehan darah deruma, Ibu Tanggang, yang tangannya diketuk oleh Si Tanggang kerana cuba naik ke atas kapal Nakhoda Tanggang yang terbalik dalam buku tulisan A. Samad Ahmad ini, gambaran hikayat Si Tanggang anak derhaka. Batu Caves itu ialah kapal Nakhoda Tanggang yang telah disumpah menjadi batu. Batu Caves tempat Si Tanggang, di tepi tangga kelihatan hutan dan belukar yang meliar. Agak susah untuk mengkahwinkan hutan belukar ini dengan laut dan kapal Nakhoda Tanggang. Mencari sesuatu untuk menguat dan membuktikan bahawa Nakhoda Tanggang ini wujud. Apa yang kelihatan dalam Batu Caves gua kosong yang luas? Di atas gua ini terbuka lubang luas yang membawa masuk cahaya yang menerangi sebahagian dari gua ini. Besar kemungkinan akan bertemu dengan apa yang telah ditemui dan ditulis oleh A. Samad Ahmad dalam bukunya Si Tanggang Anak Derhaka. Manapak turun, di sebelah kanan berhampiran dengan tangga pertama ada sebatang pokok mangga. Melihat pokok mangga ini, aku teringat di babak akhir Daruma Ibu Si Tanggang telah datang membawa cika panggang, pisang salai dan sebiji mangga ranum. Semua ini adalah makanan kesukaan Si Tanggang. Si ibu ingin mengembalikan ingatan anaknya yang telah melupakan asal-usulnya. Apabila sang ibu ingin naik ke atas kapal Si Tanggang telah memukul tangan ibunya. Tanggang merasa malu di hadapan isterinya. Dia tidak mahu diketahui yang dia berasal usul dari orang asli. Dia telah menjadi ahli perniagaan yang berjaya. Si Tanggang telah berkahwin dengan gadis Melayu anak seorang saudagar. Kini Tanggang bukan lagi anak sakai tetapi telah menjadi Melayu dan seorang nakhoda. Ketika Tanggang memukul tangan ibunya maka tercampaklah buah mangga itu ke tebing sungai. Ketika ini juga Talang, ayah Si Tanggang, membibit tangan isterinya untuk mengundur. Apabila mereka di tebing sungai sang ibu telah berdoa dan menyumpah anaknya yang derhaka. Ketika ini ribut dan taufan sampai dan kapal Si Tanggang terbalik lalu menjadi batu, buah mangga yang tercampak itu akhirnya tumbuh dan membesar. Pokok mangga ini mengingatkan dengan penuh kesedaran untuk tidak akan merasa malu akan asal-usul dari darah orang asli. Tulisan ini hendaknya menjadi ingatan kepada anak semua bangsa di abad ini bahawa Batu Caves itu adalah sebahagian dari mitos orang asli. Sebelum Lord Murugan muncul di hadapan gua batu ini semangat dan roh Daruma dan Talang telah wujud dahulu. Hikayat Si Tanggang Anak Derhaka ini, tanggang dan kapal batunya juga adalah sosial konstruk untuk mengingatkan kita agar tidak menderhaka kepada ibu bapa dan jangan sesekali melupakan asal-usul diri. Moga satu hari nanti akan dibina patung Daruma dan Talang segah dan setinggi Lord Murugan. Biarlah roh Daruma dan roh Talang sama-sama mengajar anak semua bangsa untuk hidup bersama dan tidak melupakan asal-usul kita.